Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan masuk topik yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan topik menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Okey, bila menyebabkan masalah ni, maksudnya kalau sebenarnya awal tu kita dah belajar bagaimana nak tulis persamaan serentak kan. Lepas tu kita yang kedua tadi kita belajar adalah bagaimana nak menyelesaikannya. Okey, kali ni dia gabung dua-dua. Kita kena tulis persamaan serentak, and then kita kena selesaikan sekali. Okey, saya ambil satu contoh. Ini adalah soalan SPM tahun 2017. Okey, dekat sini kalau kita tengok rajah 3 menunjukkan sebuah basikal dan sebuah basikal roda 3. So maksudnya dia dah cakap dah, sebuah basikal dan sebuah basikal roda 3. Maksudnya basikal ni akan jadi pemboleh ubah yang pertama. So kita letak, misalnya saya letak M. Okey, basikal roda 3 pula saya letak N. Okey, sebab itu adalah main dia. Dekat sini dia kata basikal dan juga sebuah basikal roda 3. Okey, kita baca soalan dia. Hitung bilangan basikal dan bilangan basikal roda 3 jika terdapat 64 pedal dan 74 tayar. Okey, sekarang ni kita tengok dekat pedal. Pedal dekat basikal ada berapa? Dah 2. 1 2. So maksudnya 2M lah. 2M tambah, okey, pedal dekat basikal roda 3 pun ada 2. 1 2. So 2N sama dengan 64. Okey, ni adalah persamaan yang pertama. Okey, kita tengok pula dekat yang kedua, dia kata adalah tayar. Okey, tayar dekat basikal ada berapa tayar? Ada 2 tayar. Ni tayar yang pertama, tayar yang kedua. So kita akan ada 2M tambah, okey, dekat basikal roda 3 kita tengok ada berapa tayar? Ada 3 tayar. 1 2 3. So sebab tu dah jadi 3N sama dengan 74. Sekarang ni dia nak bilangan basikal. Okey, ni akan jadi equation persamaan yang kedua. Okey, untuk selesaikan persamaan tadi saya dah ajar, sebelum ni saya dah ajar kita ada dua jenis kaedah yang kita boleh gunakan, iaitu kaedah penggantian ataupun kaedah penghapusan. Secara normalnya nak mudah, kita akan gunakan kaedah penghapusan. Okey, sebab penghapusan ni lagi mudah dan lagi cepat lah untuk kita dapat jawapan. Okey, kalau kita tengok soalan dekat sini, kita tengok pun boleh ubah. So kita ada M dan juga N. Okey, kita ada M dan juga N lah. Okey, M dan juga N. Okey, sekarang ni kita tengok apa yang pun boleh ubah, dia punya nombor dia sama. Okey, kita tengok M. Okey, M dua-dua sama nombor 2M 2M. N pula 2N 3N. So nak mudah, kita mula-mula kita hapuskan M terlebih dahulu. So bila dua-dua nombor dah sama dekat pembulat ubah M, mudahlah untuk kita. Tak perlu kita nak samakan, tak perlu kita nak darab. Kita just letak dekat pembulat ubah yang kedua ni, kita letak bracket, and then kita tengok tanda. Okey, dua-dua positif. Bila dua-dua tanda positif, maksudnya dekat luar kita kena letak tanda tolak. Kalau satu positif, satu negatif, maksudnya dekat luar kita letak tanda tambah. Okey, so kita buat garis. 2M tolak 2M akan dapat kosong lah. 2N tolak 3N. So jadinya kalau tekan kalkulator, kita akan dapat negatif 1N sama dengan 64 tolak 74, kita akan dapat 10. So nak dapatkan N sahaja, so kita akan dapat negatif 10 kat sini, silap. 64 tolak 74 dapat negatif 10. So nak dapatkan N saja, negatif 10 bagi negatif 1. So N akan dapat 10. So itu baru kita selesaikan N. Sekarang macam ni kita nak dapatkan M. Nak dapatkan N, kita tulis balik. N sama dengan 10 into, tak kisah persamaan yang mana. So kalau saya nak masukkan persamaan yang pertama, misalnya kan, so kita tulis 2M tambah 2 darab 10 sama dengan 64. So kita ada ni. Okey, nampak kat sini ya. So lepas tu kita ada 2M tambah 2 darab 10, 20 sama dengan 64. So kita kena pindahkan
positif 20 ni. So pindahkan positif 20, kita akan ada 2M sama dengan 64 tolak 20, sebab positif pindah akan jadi negatif. So jadinya 2M sama dengan 64 tolak 20, kita akan ada 44. So M sahaja 2 kita kena pindah, 44 bahagi 2. So M akan sama dengan 22. So jawapan akhirnya kita akan tulis M sama dengan 22, N sama dengan 10. Thank you. Kita akan tengok contoh. Kita ambil contoh yang pertama. Terdapat 20 keping shilling yang terdiri daripada duit 20 sen dan 50 sen dalam sebuah kotak. Maksudnya pemboleh ubah dekat sini adalah duit shilling, 20 sen dan 50 sen. So jadinya 20 sen, 50 sen. So ni pemboleh ubah dia. Tak kisah kita nak letak pemboleh ubah dia apa. Misalnya saya nak letak M dan juga N lah. Misalnya 20 sen untuk M, 50 sen untuk N. Dia kata ada 20 keping duit shilling tu kot. Maksudnya dekat sini M tambah N sama dengan 20. Maksudnya duit keping 20 sen dengan 50 sen ni ditambahkan ada 20 keping. Sebab itulah M tambah N sama dengan 20. Itu equation yang pertama. Lepas tu dia kata yang kedua pula, jumlah nilai semua duit shilling itu adalah RM7.60. Okey, dia bagi dekat sini RM, tapi dekat yang bawah ni dia tulis RM, dekat atas ni dalam sen. So jadinya nak mudahnya kita boleh buat dalam semua, kita kena tukar semuanya. Kalau kita nak guna RM, kita kena buat semua dalam RM. So jadi 20 sen ni kalau tukar daripada RM, kita akan dapat 0.2 M tambah dengan 0.5 N sama dengan RM7.60. Kenapa 0.2 M? Sebab apa? 20 sen darab dengan nilai M. M tu berapa bilangan 20 sen? Kita tak tahu berapa. So kenapa 0.50 sen ni darab dengan N? Sebabnya kita tak tahu bilangan 50 sen ada berapa. Sebab itulah 0.5 darab N. Sebab dia dah bagi tahu totalnya adalah RM7.60. So baru kita boleh selesaikannya. So kita anggap ni persamaan pertama. Yang ni adalah persamaan yang kedua. Okey, macam sahaja tadi. So nak mudah kita pastikan dia punya pemboleh ubah dia sama. So misalnya kat sini nak mudahnya kita akan darab dengan 0.2. So dekat sini kita akan darab 1. So akan dapat balik yang sama lah. So kalau kita darab 0.2, so kita akan ada 0.2 M tambah 0.2 N sama dengan 20 darab 0.2 akan dapat 4. So ni akan jadi equation yang ketiga. So kita akan tulis balik. Kita tolak je lah. Equation ketiga, equation kedua tolak equation persamaan kedua, tolak persamaan ketiga. So dekat sini kita buat bracket. Okey, positif kita tengok tanda positif, so kita akan dapat simbol tolak. So 0.2 M tolak 0.2 M akan dapat kosong lah. 0.5 tolak 0.3, so kita akan dapat 0.3 N. So sama dengan 7.6 tolak 4 akan dapat 3.6. So kita nak dapatkan N berapa? So N sama dengan 3.6 bahagi 0.3. So kita akan dapat 12. So maksudnya duit 50 sen ada 12. So macam nak kita nak cari M. So kita masukkan pula dekat equation yang pertama. So kita tulis N sama dengan 12 into 1. Okay, so kita akan ada M tambah 12 sama dengan 20. So kita nak M sahaja. So
Positif 12 kita kena pindahkan, maksudnya kita akan dapat 20 tolak 12. So M akan dapat akan dapatlah 8. So jadinya N sama dengan 8, N sama dengan 12. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Dia bagi dekat sini, harga 3 biji mangkuk dan 2 biji gelas ialah RM9. Maksudnya mangkuk ni dan juga gelas tu adalah pemboleh ubah. So nak mudah kita letak sebagai X lah. X untuk mangkuk, Y untuk gelas. So kata 3 biji mangkuk 3X tambah 2 biji gelas 2Y sama dengan RM9 ataupun kamu tulis je 9. Okay, ni persamaan yang pertama. So yang kedua seterusnya, diberi bahawa harga sebiji mangkuk adalah 50 sen lebih mahal daripada harga sebiji gelas. So mangkuk tadi apa, X kan? X dia kata sama dengan lebih mahal daripada harga gelas sebanyak 50 sen. So jadinya nak mudah kita akan tulis Y tambah 0.5. Sebab apa 0.5? Sebab ni sen. Nak mudahnya yang asal ni kita dah buat dalam ringgit. So jadinya kita tukar 50 sen bahagi 100 akan dapat 0.5 lah. So ni persamaan yang kedua. Okay, so jadinya nak mudah kita tengok, kita pindahkan dulu yang ni. So ke sebelah sini. So kita akan ada X tolak Y sama dengan 0.5. So ni akan jadi persamaan yang ketiga. Okay, persamaan yang kedua ni kita dah boleh abaikan lah. Okay, sekarang ni persamaan pertama dengan persamaan 3. Kita tengok dia punya boleh ubah. Ada tak nombor dia yang sama? Tak ada kan? Ni 3, yang ni 1 kan. So nak samakan dia kita mudah je. Yang ni kita darab 1, akan balik dapat benda yang samalah. Yang ni kita darab semua dengan 3. So kita akan dapat 3X tolak 3Y sama dengan 0.5 darab 3, kita akan dapat 1.5. So ni akan dapat equation yang keempat. So yang ni kita dah boleh abaikan, kita dah boleh potong lah. Sekarang ni maksudnya yang atas ni dengan yang bawah ni. Sekarang tadi kita nak tolak X, betul? So kita tengok tanda dia, positif. So dekat luar adalah negatif. Sebab tanda yang sama akan jadi tolak dekat luar. So 3X tolak 3X akan dapat 0. So 2Y tolak negatif 3Y. So 2 tolak 3Y. So dapat 5Y. Sama dengan 9 tolak 1.5. Akan dapat 7.5. So nak dapatkan Y, 7.5 bahagi 5. So Y sama dengan 7.5 bahagi 5 dapat 1.5. So maksudnya harga untuk sebiji gelas adalah RM1.50. Macam mana kita nak dapatkan harga untuk mangkuk pula? So kita masukkan je dekat mana-mana equation. Sebenarnya nak mudah kita ambil equation yang kedua tadi, yang ni, yang kita dah potong kan. Sebenarnya tak payah potong pun tak apa. So jadinya kita masukkan balik nak dapatkan X. So kita akan tulis X sama dengan Y 1.5 tambah 0.5. So X sama dengan RM2. Maksudnya untuk satu harga mangkuk RM2. Tapi dia bukan nak tu, dia kata cari harga 2 biji mangkuk. Maksudnya 2X tambah 3Y, 3 biji gelas 3Y berapa? So jadinya kita dah dapat nilai X, kita dah dapat Y, kita gantikan 2 darab 2 tambah 3 darab 1.5. So kita akan ada 4 tambah 4.5. So kita akan ada 8.5. Maksudnya harga untuk 2 biji mangkuk dan 3 biji gelas adalah RM8.50.